Salam sejahtera murid-murid, apa khabar? Hari ini kita akan belajar tentang menggunakan fungsi average, sum, max, min, dan count. Apa itu fungsi aggregate? Fungsi aggregate dilaksanakan untuk menghasilkan satu nilai penyatuan bagi medan berkenaan. Fungsi ini menggabungkan sekumpulan data dan mengembalikan nilai tunggal sebagai hasilnya. SQL mempunyai 5 fungsi aggregate yang boleh dilaksanakan terhadap sesuatu medan dalam jadual untuk menghasilkan satu nilai penyatuan bagi medan berkenaan. Fungsi aggregate yang sering digunakan adalah fungsi sum, fungsi min, fungsi max, fungsi average, dan count. Fungsi sum akan mengembalikan jumlah nilai medan tertentu, manakala fungsi min akan mengembalikan nilai terendah dalam medan tertentu. Max akan mengembalikan nilai tertinggi medan itu, manakala average mengembalikan nilai purata medan tertentu. Dan akhir sekali, fungsi count mengembalikan jumlah bilangan rekod. Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan fungsi sum. Katakan anda ingin menghitung jumlah barang dalam stok. Anda boleh menghitung jumlah keseluruhan barang dalam stok ataupun jumlah barang yang memenuhi syarat tertentu dengan menggunakan pernyataan where. Contoh ini mendapatkan jumlah barang yang terdapat dalam stok. Pada tab SQL, nyatakan pernyataan berikut. Select sum dalam kurungan quantity from jadual barang. Pernyataan ini akan menghitung jumlah keseluruhan barang yang terdapat dalam stok outputnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar raja yang kedua. Pernyataan SQL dalam contoh ini akan mendapatkan jumlah barang yang dipinjam oleh ID murid M1000. Pada tab SQL, nyatakan pernyataan berikut. Select sum dalam kurungan quantity from jadual barang where ID murid persamaan dalam pengikat kata M1000. Pernyataan ini akan menghitung jumlah barang yang dipinjam oleh ID murid M1000 sahaja. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan menambahkan pernyataan pada syarat where yang hanya merujuk ID murid M1000. Perhatikan pada nama medan yang dipaparkan pada gambar raja yang kedua, iaitu sum dalam kurungan quantity. Anda mungkin inginkan nama yang berbeza yang lebih bermakna. Anda boleh berbuat demikian dengan menggunakan ungkapan AS, seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja nanti. Pernyataan yang perlu digunakan di sini adalah seperti berikut. Select sum dalam kurungan quantity as jumlah barang from jadual barang where ID murid persamaan dalam pengikat kata M1000. Dengan pernyataan ini akan menghitung jumlah barang yang dipinjam oleh murid tertentu sahaja dan menamakan medan sum dalam kurungan quantity kepada jumlah barang, seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja yang kedua. Pernyataan min. Fungsi min, yaitu minimum, akan mengembalikan nilai terendah daripada medan tertentu dalam jadual. Pada contoh ini menunjukkan cara menggunakan fungsi min. Katakan anda ingin mendapatkan harga barang yang paling murah yang terdapat dalam jadual barang, seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja. Pada tab SQL, nyatakan pernyataan yang berikut. Select min dalam kurungan harga seunit from jadual barang. Perhatikan gambar raja yang kedua. Gambar raja ini memaparkan harga barang yang paling rendah yang terdapat dalam jadual barang.
Penyataan max. Fungsi max iaitu maksimum akan mengembalikan nilai tertinggi daripada medan tertentu. Perhatikan contoh ini. Contoh ini menunjukkan cara menggunakan fungsi max. Katakan anda ingin mendapatkan harga barang yang paling mahal yang terdapat dalam jadual barang seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja. Pada tab SQL, nyatakan penyataan berikut. Select max dalam kurungan harga seunit from jadual barang. Perhatikan pada gambar raja yang kedua. Gambar raja ini memaparkan harga barang yang paling mahal yang terdapat dalam jadual barang. Penyataan average. Fungsi average akan mengembalikan purata nilai sesuatu medan. Pada contoh berikut menunjuk cara menggunakan fungsi average. Katakan anda ingin mendapatkan harga purata barang yang terdapat dalam jadual barang. Pada tab SQL, nyatakan penyataan berikut. Select average dalam kurungan harga seunit from jadual barang. Perhatikan output pada gambar raja yang kedua. Gambar raja ini memaparkan harga purata barang yang terdapat dalam jadual barang. Count. Fungsi count akan menghitung jumlah rekod tertentu daripada sesuatu jadual. Pada contoh gambar raja ini menunjukkan cara menggunakan fungsi count. Katakan anda ingin mendapatkan jumlah rekod yang terdapat dalam jadual barang seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja. Penyataan SQL yang diguna pakai di sini adalah select count dalam kurungan asterisk from jadual barang. Perhatikan output pada gambar raja yang kedua. Gambar raja ini memaparkan jumlah rekod yang terdapat dalam jadual barang, yaitu 7 unit. Fungsi aggregate dan group by. Lazimnya, anda akan menggunakan fungsi aggregate untuk bahagian yang tertentu dalam hubungan. Dalam situasi ini, fungsi aggregate boleh digunakan bersama penyataan group by. Perhatikan contoh berikut, menunjukkan cara menggunakan penyataan group by. Katakan anda ingin mendapatkan jumlah barang yang dipinjam oleh setiap murid. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut. 1. Kira jumlah rekod dalam jadual, yaitu dengan menggunakan from dan where. Langkah kedua, kumpulkan rekod mengikut ID murid dengan menggunakan group by. Langkah ketiga, pilih satu rekod untuk setiap kumpulan dengan menggunakan fungsi aggregate. Pada tab SQL, nyatakan penyataan yang berikut. Select ID murid, count dalam kurungan asterisk from jadual barang. Group by ID murid. Perhatikan output pada gambar raja yang kedua menunjukkan jumlah barang yang dipinjam oleh setiap ID murid. Penggunaan having. Penyataan having digunakan untuk menentukan kumpulan data yang hendak dipaparkan. Dalam keadaan ini, penyataan where tidak boleh digunakan kerana where mengembalikan rekod data tertentu sahaja, manakala having akan mengembalikan kumpulan data tertentu. Dalam contoh gambar raja menunjukkan cara menggunakan having. Katakan anda ingin memaparkan jumlah barang yang dipinjam oleh setiap murid dan anda ingin memaparkan murid yang meminjam barang dengan kuantitinya melebihi 2. Penyataan SQL yang diguna pakai di sini adalah select ID murid, count dalam kurungan asterisk from jadual barang, group by ID murid, having count dalam kurungan asterisk lebih besar dari 2.
Perhatikan output pada gambar Raja 2. Output tidak memaparkan jumlah ID murid M, M2000 dan M3000 kerana melebihi atau sama dengan 2 seperti yang ditunjukkan dalam gambar Raja 2.